Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dalang ditangkap, identiti pengecut guling Anwar terbongkar. Siapa agak-agaknya dalang yang ditangkap ini dan siapakah yang pengecut yang dipanggil pengecut ini yang mahu menjatuhkan, menggulingkan Anwar. Identitinya mengejutkan ramai orang. Saudara-saudara sekalian, adakah Anwar akan marah atau terkejut dengan tindakan langkah sumbang seperti ini? Adakah Anwar Ibrahim akan membayar harga itu dengan pembalasan? Tapi kita tahu Anwar tidak pernah membalas, tidak pernah berdendam, bahkan menolak politik dendam. Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang berintegriti, jadi teladan ramai orang. Dengan perkataan, Anwar Ibrahim bukanlah seorang yang pengkhianat, tetapi dialah pejuang reformis sebenar. Hari ini kita dikejutkan dengan satu pendedahan besar. Dalang utama yang dipercayai menjadi perancang menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun dikenal pasti. Lebih mengejutkan, individu ini sangat rapat dengan elit politik sejak era Tun Mahathir dan kini menjadi tumpuan siasatan. Wow, siapa orangnya ini? Kenapa dia nak Anwar Ibrahim nak jatuh tumbang sampai begitu cepat? Sebelum itu saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun transfer factor for life. Ramai orang tak sembuh-sembuh daripada penyakit, ramai orang tak kuat daripada melawan penyakit kerana imun badan yang lemah. Kita hairan kenapa tak sembuh-sembuh, kita hairan kenapa kita selalu sakit, kita hairan kenapa kita mudah sangat kena penyakit, kerana itu penyebabnya imun badan kita yang jadi lemah dan jadi bodoh. Secara umumnya, apabila imun badan kita meningkat, kita mudah sembuh dan tidak akan mudah kena penyakit. Dan paling senang, penyakit apa saja penyakit yang dalam tubuh badan kita boleh sembuh dengan peningkatan daya imun badan. Dapatkan produk ini dengan segera melalui nombor telefon yang tertera. Baiklah saudara-saudara sekalian. Sejarah konspirasi menjatuhkan Anwar. Sejak Anwar mengambil alih tampuk pemerintahan, terdapat banyak cubaan untuk menggugat kestabilan kerajaan perpaduan melalui undi tidak percaya, propaganda media sosial dan langkah sulit belakang tabir. Apa yang ramai tidak tahu, selama ini ada tokoh-tokoh tertentu dipercayai bekas kroni rejim lama yang cuba membeli sokongan ahli parlimen melalui tawaran jutaan ringgit. Pendedahan rasmi SPRM notis harta semalam, SPRM menyerahkan notis isytihar harta kepada 22 individu termasuk ahli keluarga dan sekutu rapat Tun Daim Zainuddin. Maklumat yang bocor menyatakan bahawa salah seorang dari mereka menyalurkan dana gelap kepada ahli politik tertentu untuk menggugat kerajaan. SPRM menyiasat transaksi bernilai lebih 250 juta dan ada kaitan dengan projek mega zaman dahulu yang kini dibekukan. Identiti mengejutkan, siapa sebenarnya dalang ini? Laporan tidak rasmi menyebut nama bekas penasihat kewangan elit yang mempunyai hubungan langsung dengan ahli-ahli politik pembangkang dan juga pemain korporat lama. Individu ini sebelum ini dilihat menyokong Perikatan Nasional dan pernah menjadi orang tengah dalam rundingan lompat parti selepas PRU15. Lebih mengejutkan, beliau dikatakan membiayai akaun troll dan serangan media ke atas Anwar dan Rafizi. Analisis politik apa maksudnya? Pendedahan ini membuktikan bahawa kerajaan Anwar bukan ditolak rakyat, tetapi sedang disabotaj oleh tokoh-tokoh korup yang takut kehilangan kuasa dan kekayaan. Rakyat harus faham, ini bukan soal politik semata-mata. Ini adalah perjuangan menentang kartel lama yang mahu negara ini kembali dikuasai perasuah. Saudara, Nazilin Unity ingin tegaskan Anwar tidak akan tumbang selagi rakyat berdiri bersama menentang pengkhianat negara. Siapa yang jadi dalang, biar undang-undang tentukan. Tapi kita rakyat, jangan jadi bodoh ditipu semula. Paling penting saudara, jangan jadi bodoh ditipu semula oleh para pengkhianat perasuah yang sedang diperangi ini. Sila tinggalkan komen anda, jangan lupa
tinggalkan komen dan bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Betulkah Rafizi akan dipecat daripada PKR atau digantung daripada PKR? Ulasannya mudah, Anda tolong tulis dulu dalam ruangan komen. Adakah Anda setuju kalau Rafizi bersama dengan ahli parlimen yang bersama dengan beliau digantung daripada PKR? Kalau Anda setuju, tinggalkan dalam ruangan komen. Kalau Anda tak setuju juga, tinggalkan dalam ruangan komen. Apa agak-agaknya kesan yang akan berlaku kalau Rafizi digantung daripada PKR? Tapi ramai juga netizen yang mengatakan bahwa lebih baik hilangkan duri dalam daging daripada biarkan ia menjadi lebih parah dan menjadi barah dalam keadaan yang tidak terkawal. Rafizi sekarang ini kelihatannya lebih lantang mengkritik kerajaan daripada mengkritik pembangkang. Kadang-kadang kita lihat seperti Rafizi bukan lagi kerajaan tapi lebih kepada pembangkang. Adakah beliau mahu memperlihatkan pembangkang adalah lemah ataupun tindakan beliau itu lebih memudaratkan kerajaan sekarang? Bak kata Hasan Abdul Karim, ahli parlimen. Beliau kata, kalau kerajaan tumbang gara-gara Rafizi, mereka harus bertanggung jawab. Adakah Anda setuju dengan perkara itu? Seramai 19 ketua cabang PKR Johor mahu 9 ahli parlimen yang mendesak kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai pelantikan hakim dan dakwaan campur tangan dalam institusi kehakiman digantung. Setujukah Anda? Ramai sebenarnya yang bersetuju, tapi ramai juga yang tidak setuju. Tapi sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak perkenalkan kepada Anda semua, ini ialah Transfector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Secara umum dan ringkasnya, kita tak sembuh-sembuh daripada sebarang jenis penyakit, daripada yang teruk kepada semua yang lemah, pun kita tak sembuh kerana imun badan kita yang tidak kuat lagi. Jadi untuk meningkatkan daya imun badan, ini Transfector for Life membantu, mengajar, mendidik imun badan kita untuk mengenal pasti mana-mana musuh yang ada di dalam tubuh badan kita dan mengenal rakan yang ada dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini lulus KKM dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga di Malaysia, juga halal. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Ingat, kalau ini dah kali kedua Anda menonton tentang terapi imun ini, cepat dapatkannya kerana mungkin inilah jalan yang Tuhan beri untuk Anda kekal sehat dan untuk mendapatkan kesihatan impian yang Anda mahukan. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat Anda pula? Adakah patut Rafizi digantung atau dipecat terus? Sila tinggalkan dalam komen, ruangan komen. Ini kerana kata 19 ahli parlimen, 19 ketua cabang tersebut, tindakan ahli parlimen tersebut melanggar disiplin dan etika parti, malah memberi tanggapan buruk terhadap kepimpinan Perdana Menteri serta membuka ruang kepada manipulasi politik pihak lawan. Sehubungan itu, kami dengan tegas menyeru Setiausaha Agung PKR Fauziah Saleh agar segera menggantung keahlian sementara semua 9 ahli parlimen terlibat, katanya dalam kenyataan bersama. Kenyataan tersebut disokong Ketua Cabang Mersing, Bakri, Pengerang, Seri Gading, Sembrong, Air Hitam, Muar Iskandar Putri, Pasir Gudang, Tebrau, Pontian, Keluang, Parit Sulong, Tanjung Piai, Pagoh, Segamat, Kota Tinggi, Labis dan Pulai. Mereka mendesak Setiausaha Agung PKR Fauziah Saleh memulakan siasatan tata tertib ke atas 9 ahli parlimen tersebut. Ketua-ketua cabang berkenaan mengesahkan bahawa semua 9 MP berkenan melangkaui batas disiplin dan kod etika parti. Tindakan tegas ini penting demi memelihara kewibawaan parti, memulihkan semula disiplin organisasi dan mengelakkan persepsi buruk yang boleh menjejaskan perpaduan PKR secara keseluruhan.
PKR tidak boleh menjadi parti yang longgar dalam soal tata kelola dan kesetiaan institusi dari kalangan anggotanya, kata mereka lagi. Apapulah pendapat Anda, sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan pendapat Anda. Bye-bye.